Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Amirah binti Muhammad Hanafiah, Rukmul Metrik 046189. Saya daripada program Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling. Okey, seterusnya saya akan masuk kod kursus bagi subjek ini adalah SYI 23202. Nama kursus bagi subjek ini pula adalah Kajian Teks Fiqh Nusantara. Tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah Transliterasi Teks Jawi Klasik Kitab Bughyah At-Tullab karangan Said Daud bin Abdullah Al-Fatani. Muka surat yang saya pilih adalah muka surat 168 iaitu bab solat sunat. Bab fi salat al-fil. Okey, kenyataan yang saya paparkan di skrin ini adalah kenyataan ataupun petikan ataupun perenggan yang saya petik dalam kitab yang saya nyatakan tadi pada muka surat 168. Petikan ini menceritakan berkenaan serba sedikit solat sunat dan ianya diceritakan dalam bahasa Jawi klasik. Saya akan bacakannya dalam Rumi Nusantara. Okey, saya cuba insya-Allah. Okey, Rumi Nusantara. Ini suatu bab padanya menyatakan sembahyang sunat dan iaitu berniang. Dirajihkan syarat memenuhkan kendiri dan diharuskan meninggalkan dia dan berhampiran. Maknanya nafal. Dan sunat dan natu' dan mamdu' dan mustahab dan mu'rab hasan, maka sekaliannya itu ibrah daripada bersembahyang diberi pahala yang mengerjakan dia dan tiada seksa bagi yang meninggalkan ia. Bermulanya ibrah, badan yang melebihi daripada afdal menjadikan daripada mengucapkan dua kalimat syahadah itu sembahyang, maka fardunya kepada segala kefarduannya. Ini sunatnya afdal daripada segala sunat, kemudian mengiringi puasa, kemudian haji dan zakat. Itu adalah kata sesetengah ulama afdal. Okey. Ibadat badan itu puasa, kata sesetengah ulama. Zakat kata setengah haji, tetapi membanggakan menuntut ulama itu afdal kerana fardu ain daripada ulama itu terlebih afdal daripada fardu kifayah lain. Okey, saya akan bacakan pula dalam Rumi moden yang saya sudah transliterasi daripada petikan ini. Okey, bab ini menceritakan atau menyatakan tentang sembahyang sunat, yakni solat sunat, iaitu seperti yang dirajihkan kata sepakat. Dia diharuskan meninggalkan dia akan ia yang berhampiran, yakni dekat. Maknanya lain ialah nafal, natu', mamdu', mustahab dan mu'rab. Maka sekalian demikian itu adalah mengutip ibrah ataupun bahasa mudahnya pengajaran daripada bersembahyang. Sembahyang ini diberi pahala bagi sesiapa yang mengerjakannya dan tiada seksa pula bagi mereka yang meninggalkannya. Badan yang melebihi sembahyang, puasa, haji dan zakat. Kata daripada afdal menjadikan mengucap dua kalimat syahadah, setengah ulama afdalnya ibadah badan itu adalah berpuasa dan zakat serta haji, tetapi ianya membanggakan. Menurut ulama itu afdal kerana fardu ain daripada ulama itu terlebih afdal daripada fardu kifayah lain. Solat sunat ialah solat yang mendapat pahala jika dikerjakan dan tidak mendapat dosa jika ditinggalkan bagi penganut agama Islam. Berlainan dengan solat fardu yang digalakkan untuk didirikan secara berjemaah. Solat sunat pula boleh dilakukan secara berjemaah ataupun secara bersendirian. Okey. Bab ini sebenarnya ingin menceritakan berkenaan solat sunat. Okey, solat sunat ini
bagi sesiapa yang mengerjakan solat sunat ini, ianya mendapat pahala. Dan bagi sesiapa yang tidak melakukan solat sunat, ianya tidak mendapat dosa maupun tidak akan mendapat seksa. Okey. Solat sunat ini juga boleh dilakukan secara berjemaah ataupun bersendirian. Okey. Dan akhirnya saya akan masuk sedikit penutup, iaitu daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal seseorang yang mula-mula sekali dihisap pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik diterima, maka beruntung dan berbahagialah dia. Dan jika solatnya rosak, tidak diterima, maka kecewa dan rugilah dia. Kiranya terkurang sesuatu daripada solat fardunya, Allah berfirman, periksalah adakah hamba-Ku itu mempunyai solat sunat yang dapat menampung solat fardunya. Demikianlah keadaan semua amalnya yang lain dihisap. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okey. Sadaqallahul azim. Okey. Itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.